Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Hari ini Kak Izzati akan bercakap mengenai topik pengurusan masa. Okey, Kak Izzati harap adik-adik dapat pinjamkan mata dan telinga untuk kita sama-sama dengar tentang topik yang Kak Izzati akan sampaikan. Okey. Apa itu pengurusan masa? Pengurusan masa ialah keupayaan seseorang menguruskan masa yang ada dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jika adik-adik gagal merancang pengurusan masa yang baik, sebenarnya adik-adik merancang untuk gagal dalam kehidupan. Okey, untuk itu di sini Kak Izzati ada beberapa tips yang adik-adik boleh jadikan contoh ataupun rujukan dalam menguruskan masa adik-adik. Tips yang pertama ialah sediakan daily planner ataupun jadual harian. Okey, kat sini Kak Izzati ada buatkan contoh plan harian saya. Boleh tengok dekat bahagian atas ada tarikh. Okey. Okay, dekat sini jadual saya. Okey, adik-adik boleh mulakan dengan masa selepas adik-adik bangun tidur. Okey, bangun tidur, mandi, sarapan dan kemudian boleh teruskan dengan tugasan lah. Okey. Tugasan pertama tetapkan pukul 9 pagi. Tugasan kedua 10 pagi. Okey. Okey, dekat sini juga Kak Izzati ada letakkan kolom penting. Okey, di sini untuk adik-adik nyatakan apa-apa kepentingan lah tugasan adik yang adik-adik rasa penting, catatkan di sebelah. Okey, di sini juga ada hantar segera. Okey, contohnya kalau ada assignment ke, bolehlah notekan di sini hantar tarikh bila, kepada siapa, boleh nyatakan di sini. Okey, dekat sini juga ada nota. Okey, nota ni bolehlah remark apa-apa yang adik-adik rasa perlu. Okey, sebab ini planner adik-adik, so adik-adik bolehlah letakkan apa-apa reminder dekat sini. Okey, kat sini Kak Izzati letakkan tugasan esok. Okay, jika tiba-tiba kita teringat apa yang nak dibuatkan esok ataupun kita dapat maklumat atau arahan untuk selesaikan sesuatu esok, catatkan juga di sini. Okey. Okey, ini sebagai contoh sajalah. Okey, adik-adik boleh buat adik-adik punya planner masing-masing dengan lebih kreatif lah, ikut kreativiti adik-adik. Untuk tips kedua, iaitu tetapkan matlamat ataupun goal. Okey, matlamat yang baik akan mendorong adik-adik mencapai sesuatu yang adik-adik inginkan. Okey, sebagai contoh, adik-adik perlu siapkan tugasan assignment sejarah. Sebab dalam penjadualan markah, penghantaran assignment diambil kira jika adik-adik dapat menghantar assignment, adik-adik akan dapat 20 markah tambahan. Kat sini jika adik-adik tak hantar assignment tu, bermaksud adik-adik dah kehilangan 20 markah untuk lulus dalam subjek berkenaan lah. So adik-adik jadikan dia sebagai objektif nak lulus dalam subjek sejarah ataupun nak dapatkan markah yang tinggi, kena hantar assignment sejarah. Okey, itu contohlah bila adik-adik tetapkan matlamat ataupun objektif setiap untuk tugasan adik-adik tu. Tips ketiga, lakukan kerja mengikut keutamaan. Okey. Dekat sini, jika adik-adik ada tugasan yang perlu ada deadline yang kena selesaikan sebelum bila-bila kan, lepas tu dapat lagi tugasan selepas tu, so selesaikan dulu tugasan yang masa yang deadline yang kena hantar
dalam masa terdekat. Selesaikan itu dulu. Okey. Lagi satu, contohnya adik-adik lemah dalam subjek bahasa Inggeris. Okey. Jadi adik-adik boleh letakkan dalam adik punya jadual harian, lebihkan untuk subjek bahasa Inggeris. Okey. Okey, untuk tips keempat, tetapkan masa dalam menyelesaikan tugasan adik-adik. Okey. Jika contohnya adik-adik siapkan assignment sejarah, kira adik-adik tetapkan 3 jam untuk siapkan assignment berkenaan. Kemudian lepas siapkan assignment sejarah, nak study subjek fizik contohnya. Okey, adik-adik kalau 3 jam adik-adik tetapkan, kena siapkan dalam masa 3 jam. Jangan drag kepada lebih daripada 3 jam. So, jika adik-adik lebih daripada ambil masa yang lebih, tadi lepas pada assignment sejarah nak study fizik kan. So dah ambil masa fizik. So lepas habis waktu fizik, adik-adik nak beriadah pula. So kini dah tak dapat nak beriadah sebab nak cover balik masa yang adik-adik ambil, terlebih masa untuk fizik berkenaan. Tips kelima, iaitu tips terakhir, iaitu manfaatkan teknologi yang ada. Okey. Seperti kita sedia maklum, setiap orang ada telefon pintar kan. Okey, dengan penggunaan teknologi yang ada, kita boleh search maklumat apa-apa yang kita nak melalui handphone saja. Okey, kalau dulu nak cari maklumat yang kita tak tahu, kita kena pergi pinjam buku dekat library. Okey. Kadang-kadang buku yang kita pinjam tu belum tentu ada maklumat yang kita cari kan. So dengan ada internet, ada handphone, boleh search saja maklumat yang apa yang kita nak, semua ada. Okay. Ibarat dunia di hujung jari kan sekarang ni. Okay. Macam tu juga untuk penghantaran pelaporan ataupun homework apa-apa kan. Boleh je snap, hantar je melalui email pun boleh, WhatsApp pun boleh. Okay, kalau dulu kena print out, lepas tu jawab, lepas tu hantar. Ini sekarang boleh gunakan medium yang memudahkan kita. Kesimpulannya, pengurusan masa ni sangat penting lah. Okay. Sebab bila kita pandai menguruskan masa, kita tak akan rasa masa yang ada tu banyak terluang. Kita boleh isi masa yang kita ada tu dengan perkara-perkara yang positif. Okay? Jika adik-adik tak buat planner, contohnya adik-adik rasa macam adik-adik ada banyak sangat masa. So adik-adik akan habiskan dengan melepak, pergi merempit. Okay, bila melepak merempit, sudah pastinya akan melibatkan unsur-unsur lain pula. Jumpa kawan-kawan ajak merokok. Dah merokok sama pula. Lepas tu ponting sekolah. Lepas tu yang paling kita takut sekali bila terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Okay? Adik-adik, benda ni kena ambil serius benda ni kan. Bila adik-adik dah terlibat dengan dadah, nak berhenti tu memang susah adik-adik. Sangat susah. Tapi ada yang boleh berhenti, tapi memang sangat susah. So, daripada kita dah mula terjebak nak berhenti, lebih baik kita jangan menyentuh benda terlarang lah. Okay? Permulaan dia rokok. Rokok pun mula-mula rokok. Kemudian rasa macam nak lebih lagi, nak advance lagi, dah pergi minum arak. Lepas minum arak, kawan-kawan suruh try pula ais, syabu. Okay, bila dah try, mulalah akan ada kesan sampingan yang menyebabkan adik-adik tak akan boleh handle benda-benda tu. Okay, sekian dulu dari Kak Izzati. Terima kasih. Cikgu, minta maaf cikgu, saya terlewat cikgu.
Haikal masuk kali ini dah 3 kali awak lewat. Itulah. Saya dah kunci jam cikgu, tapi saya tak dengar. Itu semua alasan awak sahaja. Saya dah banyak kali dengar, saya dah lari dengan alasan awak ni. Kali ni aku pula alasannya. Malam tadi cikgu, yelah saya dah tahu dah, memang rancangan tu memang bagus sangat. Saya tengok cerita Ultraman cikgu. Ultraman bukan mulayan sampai pukul 2-3 pagi. Ultraman cikgu. Ultraman 3 sampai Ultraman 7. Astagfirullahaladzim. Minta maaf lah, cikgu. Macam ni lah, please. Dulu kecil-kecil saya tak sempat tengok. Jadi bila dah besar barulah tengok. Tak boleh, tua nanti baru tengok. Baiklah, Sekarang cikgu. ni, awak tahu tak, awak gagal merumuskan masa yang baik. Awak tahu awak ada kelas pagi ni? Tahu cikgu. Awak dah lambat bukan sejam, 2 jam Ish. lambat ni. Dah pukul 9 cikgu. Iya, Saya bukan ingat baru pukul 7. main-main. Sebab kat rumah saya gelap lagi. Awak duduk di negara mana? Saya duduk sebelah ni cikgu. Jangan nipu saya. Okey, Cikgu. saya akan Maafkan bagi saya, awak surat tunjuk sebab. Baik. Baiklah cikgu, saya berjanji cikgu ini adalah kali yang terakhir saya datang lambat cikgu. Lepas ni saya akan datang tepat masa cikgu. Saya pegang janji-janji awak. Baik cikgu, terima kasih banyak cikgu. Masuk. Terima kasih cikgu.